Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia 12 hari bulan 2 2021, bagi kita masyarakat di negeri Kelantan telah dibenarkan untuk menghadiri solat berjamaah di masjid 1/3 masjid. Kita kata bagi masjid yang penuh kota ini, alhamdulillah. Yang masih lagi tak mencapai target ini kena usaha lagi, gerakkan anak-anak ahli-ahli qaryah supaya mendapat kesedaran untuk kembali ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita terus lagi perbincangan kita dalam tafsir Suratun Nahli bermula ayat yang ke-48. Surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, sambungan kita ayat yang ke-48. Tafsir pimpinan muka surat 522 yang versi Jawi. Untuk maklumat para pelajar, para jemaah sekalian, ayat yang ke-50 ada sujud tilawah. Bersedialah untuk sujud. Kita sama-sama sujud, kerana syaitan akan kecewa bila tengok anak Adam sampai ayat diperintahkan sujud, mereka sujud. Hari ini kita malukan syaitan dengan kita sujud pada Allah Azza wa Jalla. Yang malu besar dia apabila kita sujud dapat salat berjamaah ramai, tapi dia senyum apabila kota 30 masih belum cukup. Allahu Akbar. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Allah. وَقَالَ اللَّهُ لَا اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah, itu ayat yang kita baca. Kita juga dapat sujud 2 kali, sujud tilawah 2 kali dalam solat tadi dan juga dalam tadabbur kita ini, alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang Allah Subhanahu wa taala
telah menceritakan, memberi ancaman kepada orang-orang yang bukan Islam, yang menentang Islam itu dengan empat jenis azab. Empat jenis azab. Yakhsifullahu bihimul ard. Allah Ta'ala telan dalam bumi. Ada yang ditelan oleh bumi. Au ya'tiyahumul azab min haitsu la yash'urun. Tengok ayat 45 tu. Ataupun datangi azab dari arah yang mereka tak tahu. Tiba-tiba mari. Untuk zaman kita ini yang terdekat dengan kita, ana buat contoh bandingan dengan apa? Tsunami. Tengah duk main, tengah duk mabuk, peni-peni, ombak datang, mati. Yang ketiga, au ya'khuzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau membinasakan mereka secara mengejut dalam masa mereka berulang alik melakukan kerja. Tengah-tengah nak pergi kerja, tiba-tiba datang azab. Yang keempat, au ya'khuzahum ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim, atau ia membinasakan mereka dan harta benda mereka sedikit demi sedikit. Ini dia panggil anwa' minal azabi arba'ah. 4 kategori azab yang Allah Subhanahu wa taala beri ancaman besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Islam, yang tak mau dengar kata. Tapi apa boleh buat? Orang yang dengarlah dia. Yang tak dengar kata situlah, kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita dengan kuasa Allah Ta'ala mentadbirkan ahwal al-alamil ulwi. Atas alam yaru ila ma khalaqallah, yang di sebelah atas, kemudian di sebelah bawah. Maknanya Allah SWT nak tunjuk kuasa dia supaya kita selamat daripada 4 jenis ancaman yang telah disebut itu. Dan terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahayanya golongan yang tahu benda mungkar tapi tidak ingkar. Pada ketika itu datang bala, tak ada siapa yang boleh melepaskan. Maknanya kita jangan duk fikir ayat ini untuk orang sana, untuk orang sini. Kita kena fikir untuk kita di sini. Untuk kita di mana? Di sini. Baik para jemaah sekalian, itu perbincangan kita. Dan dalam ayat yang lepas juga, dalam ayat 43, Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Jadi alhamdulillah, kita juga telah bincang tentang taklid kepada para ulama. Bagi orang awam tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya bagi orang yang tahu dalil-dalil tapi masih lagi nak mengekal dengan taklid, kita mengatakan ini berbahaya. Sebagaimana telah ditegur oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia kata wa minal ajabil ajib, di antara benda yang ajaib, yang pelik sangat-sangat, orang ni tahu imam ataupun ulama yang dia ikut, yang dia taklid itu berpegang dengan dalil yang sangat lemah, tapi masih lagi duduk berpegang di situ walaupun dia tahu perkara yang tersebut. Ini dia kata, Izzuddin kata min ajabil ajib, di antara benda yang ajaib. Jadi para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat kita pada kali ini, bermula ayat 48. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluh. Tidakkah mereka melihat, awalam yanzuru haula'i allazina makaru sayyi'at, kumpulan-kumpulan yang buat perancangan jahat itu tak tengok ke? Dan tidak memikirkan segala sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mu tak mikir. Seperti, tengok nota di bawah kata, seperti gunung ganang, pohon-pohon dan lain-lainnya yang mempunyai bayang-bayang. Yatafayya'u zilaluhu, yang mempunyai bayang. Kal asjari wal jibal, semua tu ada bayang, kan? Kita kadang-kadang kita duduk di sebalik bukit, bayang teduh sini, di bawah pokok, Masya Allah. Yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili,
yang beredar berpindah-pindah bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri pada pagi dan petang, sujjadan lillahi wahum dakhirun, dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah, sedang mereka merendah diri. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman, dia semuanya mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, anil yamini wasyama'ili, yani jihad, ke kanan ke kiri, tak kira lah timur barat, dia tengok keadaan kan. Macam kita di sini, kita duduk pagi belah ni, petang belah ni. Maksudnya nak menyatakan benda ajaib, benda pelik yang berlaku kepada bayang. Ada kalanya dia duduk sebelah kanan kita, ada kala sebelah kiri kita. Tengok keadaan ni, kita duduk berdiri dekat mana, berdiri di mana. Cuma di sini ayat ini, cuba para jemaah, para pelajar perhatikan. Allah kata, yatafayya'u zilaluhu 'anil yamin. Bayang ke kanan, tapi bila sebut kiri, asyama'il, dia guna jamak. Ini di antara benda pelik. Waktu pagi, waktu belah kanan satu ya, yamin. Tapi syama'il, waktu ke kiri, ke petang, kenapa dia guna jamak? Di sini para ulama tadabbur mencari-cari. Dia kata permulaan bayang tu panjang macam satu je, tapi waktu petang ke kiri dia sudah banyak berbayang-bayang, pecah. Pada tu dia guna kalimah jamak. Masya Allah. Al-Quran ini makin dikorek, makin dikaji, kita akan jumpa benda-benda yang pelik, yang ajaib, yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu yang dinamakan mu'jizatul Quran. Mu'jizat Al-Quran. Yang pentingnya, wahum dakhirun, wasjudan lillahi wahum dakhirun. Semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sedang mereka merendah diri. Sujud di sini dia panggil sujud. Sujud ada dua kategori. Tanda ni pelajar. Satu dipanggil as-sujudul qasri, sujud secara semula jadi. Semua makhluk ini sujud pada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi dia panggil sujud ikhtiyari, sujud pilihan. Ini yang dilakukan oleh ibadat oleh orang yang beriman. Tapi dari sujud qasri, sujud secara terpaksa, semua orang kena akur dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maksudnya semua makhluk di langit dan di bumi sujud. Dan dari makhluk-makhluk yang bergerak, dia tulis min dabbatin, daripada makhluk yang bergerak. Wal malaikatu, serta para malaikat-malaikat. Wahum la yastakbirun, sedang malaikat itu tidak berlaku sombong takabur daripada beribadat dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah 546. Yakni meskipun malaikat itu sejenis makhluk yang mulia, ibadun mukramun, hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan dan tinggi darjatnya, tetapi mereka sentiasa taat dan tidak pernah menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ni ada setengah makhluk ni mendakwa dia ni ahlullah, mendakwa dia ni orang yang makrifah, kenal Tuhan, tak mau sujud dah. Sebab sudah datang keyakinan kepada dia, tak mau solat. Kita kata Masya Allah.
Ayat 547 ni, ayat ini ialah salah satu dari ayat sajadah, yakni yang disunatkan kita sujud selepas membacanya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dah sujud tadi. Mana cukuplah sekali kita sujud, kemudian dalam huraian ni kita tak ulang balik. Baik, kita pergi kepada huraian para ulama. Sujud ada berapa kategori? Saya ulang sekali lagi. Sujud ada 2 kategori. Tanda pelajar, sujud ada 2 kategori. Yang pertama dia panggil sujud al-istislam wal inqiyad wal khudu', sujud merendah diri, ketaatan, ibadat. Maka ini dilakukan oleh kumpulan yang beriman dari kalangan malaikatnya, jinnya, dan kita manusia yang beriman. Kita akan sujud pada Allah Azza wa Jalla secara dia panggil pilihan. Itu bagi yang berakal, sujud ibadat. Wa amma ma la yaqil, benda-benda yang tidak berakal, Allah Ta'ala sebut yasjudu ma tu masuk semua sekali. Yang di langit, wa ma fil ardi, yang di bumi. Yang di bumi termasuklah pokok-pokok, min dabatin, bihayawan yang melata di atas muka bumi, apa saja. Yang besarnya gajah, yang kecilnya semut contohnya. Semua perkara ini yang tidak berakal, walaupun mereka ada otak, fasujuduhu inqiyaduhu litaskhirillahi ta'ala. Sujud mereka ini, kumpulan ini, dia panggil sujud mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala buat dah macam ni. Kita kadang-kadang nampak yang kecil lebih senang daripada yang besar. Kalau kita tengok alam gajah, alamul fil, seksanya dia, anak dia jatuh dalam lubang, dia nak ambil bukan main payah. Sebab dia ada belalai, tapi belalai dia bukan ada macam tangan boleh angkat buat naik. Payah kan. Ada benda melompat-lompat senang-senang je. Kalau monyet lagi senang. Artinya semua makhluk ini sujud, artinya inqiyadu li tasghirillah, mereka tunduk kepada peraturan yang Allah Ta'ala letakkan ke atas mereka. Jadi kita fahamlah 2 jenis sujud. Sujud secara umum, semua makhluk ni sujud. Tak ada yang kerah kepala. Yang kafir sekalipun, dia sujud pada peraturan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, dia semua nak kaya belaka, tapi tak kaya-kaya. Dia semua nak happy benda, ada yang tak senang-senang pun, kan? Maka kita mengatakan bukan semua sujud itu ibadat. Ada yang kedua, dia panggil sujudul ibadah, sujud al-istislamu lillah. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, adakah makhluk-makhluk ini sujud sungguh? Kata di para ulama, was-sahih walladhi yadullu 'ala ilm annahu sujudun 'ala al-haqiqati. Semua dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala, cuma dengan cara masing-masing. Sama juga dengan makhluk bertasbih. Kaif yusabbih? Walakin la tafqahuna tasbihum. Allah kata, mu tak faham, dia tasbih. Lepas tu lah bila katak duduk orang jangan duduk marah, dia ada tasbih itu. Kan? Kita dah belajar dalam surah Ar-Ra'd ni. Ar-Ra'd guru pun bertasbih, tapi kita takut. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Allah kata apa? Wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Para malaikat ini sujud kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tidak sombong melakukan ibadat. Wattazallul lahu bi ta'atihi. Malaikat ini merendah diri melakukan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak melakukan maksiat, derhaka kepada arahan Allah Ta'ala, dan mereka melakukan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat lagi. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi bila kita baca ayat malaikat sujud, kita baca di sini nahnu nasjud, kita juga sujud. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tanda dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut 15 ayat. Ada berapa ayat?
15 tempat sujudut tilawah. Cuma yang menjadi sunnah pagi Jumaatnya surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah itu sunnah. Jadi kalau kita tukar baca ayat, minggu depan kita baca ayat ni lah pula. Tak. Kerana nak sujud lah. Bukan kerana nak sujud. Pergi salat subuh fajar pada hari Jumaat, bukan kerana sujud. Tapi surah itu diarahkan oleh Nabi, sunnah kita baca. Dan juga kembar dia suratul insan, hal ata alal insan. Bukan kerana sujud. Ada setengah jemaah ni kalau dia pergi masjid pagi Jumaat, tiba-tiba imam tukar surah. Dia takut panjang, dia pecah dua. Minggu ni sejadah, minggu depan hal ata alal insan. Tak ada sujud. Mengamuk dia. Apa punya imam? Penat-penat kita. Engkau marah pergi penat solat subuh, kau dapat pahala. Kan? Sebelum solat subuh, kita solat dulu raka'atayil fajri. Dengan ni para jemaah sekalian, jangan lupa solat 2 rakaat sunat fajar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat lebih baik daripada isi kandungan dunia dan isi kandungannya. Bagaimana dengan 2 rakaat fajar yang menjadi fardu? Tentulah berganda-ganda lagi besarnya, Masya Allah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala puji malaikat. Kerana apa? Kerana mereka banyak taat dan tunduk pada Allah Ta'ala. Dan mereka juga yakhafuna rabbahum. Allah puji mereka sebab mereka itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kamu, hei manusia, nak mendapat pujian Allah Ta'ala, nak mendapat kasih sayang Allah, nak mendapat rahmat dan inayah daripada Allah, sujud. Beberapa orang sahabat, di antaranya Rabi'ah bin Al-Ansari radhiyallahu anhu, Al-Aslami, Rabi'ah Al-Aslami, dia pergi jumpa Nabi SAW, minta nak murafiq, nak duduk dekat dengan Nabi dalam syurga. Nabi kata, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku untuk menuluskan permohonan kamu itu dengan sujud. Artinya sujud ini satu sifat yang besar Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Malaikat juga bersujud. Yang sombong iblis, yang sombong manusia yang tak mau sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ana selalu beri tazkirah kepada para jemaah, apabila SOP membenarkan, PKP membenarkan kita kembali ke masjid, saya kata, tuan-tuan, pintu masjid telah dibuka, jangan pula pintu hati kamu tertutup. Na'udzubillah. Pintu masjid sudah dibuka, jangan pintu hati pula tertutup, yang menyebabkan kita tak hadir juga salatul jamaah. Masya Allah. Waktu masjid tutup, mengamuk-ngamuk dia, bertepik-tepik dia dalam Facebook nak pergi masjid. Bila masjid buka, tak mari-mari juga. Na'udzubillah. Baik para jemaah sekalian, itu sifat malaikat. Kita pergi kepada ayat 51. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Dan Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidhu ilahain itsnain, janganlah kamu bertuhankan 2 Tuhan. Tak ada. Jangan cabar aku, jangan ambil hak aku. Soalannya begitu, Tuhan perintah kepada kita. Tak ada 2, 3 Tuhan, satu saja. Innama huwa ilahu wahid, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang esa, yang satu, yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Fa iyaya farhabun, maka kepada akulah sahaja hendaknya kamu gerun gementar. Allahu Akbar. Allah SWT bagi peringatan kepada kita. Dalam ayat sebelum ini, Allah Ta'ala dah cerita semua makhluk sujud kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali yang sombong-sombong tak mau sujud. Adapun sujud qasri, sujud tanpa pilihan, tunduk akur kepada peraturan, itu semua makhluk termasuk iblis. Tidak ada yang kecuali dalam masalah ini, tidak ada yang kecuali. Tapi sujud khas, iaitulah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, itu hanya orang-orang yang beriman
di kalangan malaikat, jin dan manusia. Kita kata alhamdulillah nahnu minas sajidin. Alhamdulillah kita termasuk di kalangan orang yang sujud. Allahu akbar. Tengok ni. Allah kata jangan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan Allah yang satu, yang esa. Fa iyaya farhabun, maka kepada akulah sahaja naknya kamu gerung gementar. Ai takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa khafuni wahdi, takutlah kepada aku saja. Wamtasilu amri, ikut arahan aku. Wajtanibu nahyi, jauhkan daripada larangan aku. Wala tusyriku bi syai'a, jangan syirik dengan aku sesuatu. Itu arahan Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah, panjang. Nota 548. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat-ayat yang lalu bahawa sekalian makhluknya meliputi gunung ganang, pokok-pokok kayu, hayawan, manusia, jin dan malaikat adalah tunduk di bawah kuasanya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya ditegaskan larangannya terhadap perbuatan syirik, menduakan Tuhan. Dan ditegaskan lagi bahawa segala yang ada langit dan di bumi adalah hak milik Allah, mutlak. Serta Allah lah yang memberi segala nikmat yang melimpah itu. Diterangkan pula bahawa manusia akan merayu kepadanya apabila ditimpa kesusahan, baru khabar ingat ke Tuhan. Tetapi apabila kesusahan itu dihapuskan daripada mereka, maka ada di antara mereka yang tergamak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Golongan manusia yang kufur engkar itu akan dibiarkan menikmati kesenangan hidup bagi sementara waktu di dunia, dan mereka akan mengetahui balasan yang seburuk-buruknya di akhirat kelak. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 52. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Ini kuasa mutlak Allah, jangan siapa cabar. Jangan siapa cabar. Sudah jelas dengan dalil-dalil yang nyata, burhan yang sangat jelas bahawa dunia ini milik Allah Azza wa Jalla, semua makhluk tunduk pada Allah. Sekali lagi Allah peringatkan, walahu ma fis samawati wal ard. Hak Allah, aku punya langit dengan bumi ini. Kenapa kamu masih degil? Allahu akbar. Walahu dinu wasiba, dan kepadanya sahaja tertentu ibadat dan ketaatan selama-lamanya. Allah saja. Walillahi wahdahu at-ta'ah, bagi Allah Ta'ala sahaja ketaatan. Wal ikhlas, ikhlas. Wal khudu', tunduk. Wal zul, kehinaan. Fi jami'il awqat, dalam semua waktu. Ya. Dalam semua waktu Allah kata hak dia belaka. Afa ghairallahi tattaqun. Sesudah kamu mengetahui yang demikian, mengetahui dah kuasa Allah Ta'ala, maka tidaklah patut kamu takut kepada yang lain dari Allah dalam bab ketaatan, dalam bab pemujaan, dalam bab permohonan, hanya kepada Allah. Bila baca ayat begini, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, jangan pening-pening. Bila kita kata tak boleh minta pertolongan kecuali dengan Allah, ada juga orang pening kepala. Tu kita minta tolong orang buat atau buat ni, tak syirik ke? Kita kata subhanallah, pergi makan ubat panado dulu, baru mari bercakap. Itu dalam masalah kerja buat dunia, boleh je kita minta tolong. Orang ni buat rumah, orang ni tolong buat makanan, orang ni buat baju, orang ni angkat tu. Itu dalam kira-kira biasa. Maksud pertolongan ini adalah pergantungan hati kita. Kita nak apa-apa kita minta dengan Allah, bukan pergi minta dengan tunggu kayu, batang kayu, mambang tu mambang ni, pergi minta dengan kubur-kubur wali lah. Kena ingat betulkan akidah kita, jauhkan syirik.
di dalam kehidupan kita ini sangat berbahaya. Baik para jemaah sekalian, ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu. Jadi Allah Ta'ala dah ungkit tadi, orang yang berakal kena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena syukur pada Allah di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita kena taat, kena syukur, kena sabar banyak. Maka Allah Ta'ala ungkit sekali lagi, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, nikmat sehat, nikmat segar, nikmat hidup, nikmat kaya, nikmat berkeluarga, itu daripada Allah Azza wa Jalla, yang zahirnya, yang batin. Yang zahirnya, yang batin, mari daripada mana? Mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita kata ini hak aku, jangan. Ni ada orang duk tulah cerita rezeki suami daripada isteri. Kita kata hayat, rezeki suami daripada Allah, rezeki isteri pun daripada Allah, cuma lalu ikut tangan suami. Apa ni? Ada setengah tu isteri sendiri bekerja dari sudut rezekinya, tapi dari sudut rezeki lain banyak lagi. Kita jangan duduk pandai-pandai bercakap benda-benda yang tidak munasabah, kan? Para pelajar sekalian. Baik. Apa jadi dengan manusia ni? Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Ada manusia ni tak kena Allah kecuali bila dia susah. Bila dia kena ujian, kena bala, kena bencana, ketika itu baru dia cari Tuhan. Kita kata jangan kita mengabdikan diri kepada Allah waktu senang, waktu susah. Jangan susah baru nak cari Tuhan. Itu perangai siapa? Itu perangai buah-buah kafir yang Allah Ta'ala gambarkan kehidupan mereka dalam Al-Quran, bahawa bila ada susah baru ingat ke Tuhan. Kita orang Islam jangan. Ni ada setengah orang ni tak pernah pergi masjid pun, dia tak pergi. Hari Jumaat pun tak pergi, walaupun musim tidak PKP. Tapi bila susah, ada di tangga masjid. Pak cik nak cari siapa? Nak cari Pak Imam. Dia bercakap tu tuan imam dah, tak kena Pak Imam, sebab tak pergi masjid. Dah ada masalah apa mau jumpa imam? Masalah yang ada sakit, ada susah, ada gini. Kita kata Masya Allah, kamu nak kenal rumah Allah bila sakit, bila uzur. Kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala bila sakit, bila dia timpa ujian. Kita kata ini bukan manusia yang baik. Thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Kemudian apabila Allah menghapuskan kesusahan itu daripada kamu, tiba-tiba sepuak di antara kamu mempersekutukan sesuatu yang lain dari Tuhan mereka. Tengok cerita ni. Dalam ayat lain, tuan-tuan tanda, ini untuk pelajaran kita dalam surah Yunus. Kita dah belajar dalam surah Yunus dulu, ayat 22. Hatta iza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha. Waktu mereka naik bahtera kapal, angin comel, gembira, happy dia. Farihu biha ja'at harihun asifun. Tiba-tiba mari gelombang, ombak besar, angin kuat, ribut taufan. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan, mari ombak besar. Wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisin. Mereka mula berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Samalah dalam suratul Isra ayat 67,
Wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Bila dia kena ombak, doa ke Tuhan. Falamma najahum ilal barri a'radtum. Bila sampai ke darat, kafir pula. Ini yang kita bimbang hari ini. Belajar kita dengan orang-orang kafir ini. Allah Ta'ala bawa cerita kepada kita, dia panggil cerita i'tibar. Banyak dah sudah al-i'tibar, banyak sudah al-ibar, ma aktsar al-ibar wa qillatul i'tibar. Kata di ulama, betapa banyaknya ayat-ayat, pengajaran-pengajaran, tetapi tak ramai orang yang mengambil pengajaran. Na'udzubillah. Kita hari ni bila sakit, bila uzur, baru nak cari Tuhan, kita kata lah. Ni ada manusia ni tak pergi masjid. Bila dia sakit, duduk di hospital, imam, sahabat-sahabat masjid pergi ziarah dia. Pegang tangan imam sambil menangis, imam doakan kalau sihat nak pergi masjid. Allahu Akbar. Waktu sihat pergi 2 hari hilang balik. Jumpa dengan Pak Imam, imam pegang tangan dia, imam doakan saya, dia pemalu. Pergi pula 3 hari hilang balik. Allahu Akbar. Kita macam tu juga. Waktu masjid ditutup, mengamuk-ngamuk. Jabatan agama telah dikuasai oleh Dajjal, oleh geng konspirasi. Waktu masjid dibuka, kamu tak datang. Kamu tu sebenarnya pencipta konspirasi. Ni duk main ni. Kita tahu dah. Perkara-perkara sunnah yang diajar oleh Nabi, solat berdekatan, rapat saf. Tapi dalam keadaan begini, para ulama berijtihad. Bukan nak langgar nas, bukan nak tinggal sunnah, tapi ini berwaktu kerana darurat. Berpada-padalah kita nak kritik pun. Saya kata nak konspirasi pun biar berpada-padalah. Kalau semua benda konspirasi, jawabnya awak tu pakar konspirasi sebenarnya. Baik, kita akhiri ayat kita dengan ayat yang ke-55. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Mereka melakukan yang demikian kerana mereka kufur. Itu punca sebenarnya. Cuma bila terdesak, cari Tuhan. Bila sihat balik, lupa Tuhan. Tak kenal pun Tuhan. Tidak bersyukur akan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka. Allah kata apa? Ini ayat ni cabaran tuan-tuan. Allah cabar. Fatamatta'u. Silakan. Silakan. Oleh itu bersenang-senanglah kamu dengan nikmat itu bagi sementara waktu di dunia. La ilaha illallah. Fasawfa ta'lamun. Kemudian kamu akan mengetahui balasan buruk yang akan menimpa kamu. Dia panggil hujung jatuh. Di mana kamu akan pergi, kamu akan tahu. Mati je tahu selalu. Belum mati, jalanlah sana sini, lompatlah sana sini, lah sana sini, buatlah prank conference, kata orang. Live Facebook hari-hari, hentam orang itu, hentam orang ini. Silakan. Tapi kalau sudah mati, kata orang hari ini kita banyak tanggungjawab, sudah mati besok kita akan dipertanggungjawabkan dengan semua apa yang kita kata, yang kita buat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil daripada Al-Fawaid Al-Tarbawiyah. Yang pertama, sujud kepada Allah Ta'ala itu ada 2 kategori. Yang pertama dia panggil sujud, betul-betul kita taat pada Allah, inilah yang dikehendaki. Yang kedua, sujud paksaan, mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla, maka itu semua makhluk mesti kena sujud pada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada siapa yang lepas. Allahu Akbar. Wa ma bikum min, yang kedua, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kita dapat ini daripada Allah. Usahlah kita duduk bangga-bangga, ini daripada kebijaksanaan aku, ini daripada ilmu aku. Ilmumu pun Tuhan yang ajar. Nah, oh ini kepakaran yang saya dapat daripada Jepun, kepakaran ini saya dapat daripada sini. Kita kata semua itu ilmu Tuhan bagi. Ambillah daripada Jepun ke, daripada Amerika ke, daripada Melayu ke, tak usah kira. Yang ketiga, tadi saya dah sebut sepintas lalu tentang perbezaan zilaluhu anil yamin wasyama'il. Dia kata apa ni, teduhan bayang itu yamin satu je, syama'il kiri kenapa banyak?
Kata di para ulama, biasanya yang yamin ini yang baik-baik. Orang yang selamat, an-najun ufridat. Kumpulan yang selamat satu je. Maknanya biasa digunakan kumpulan kanan ni kumpulan yang baik. Wa ashabul yamin. Maka Allah Ta'ala guna yamin, bayang yang satu. Maknanya lorong yang satu. Oleh kerana kiri ni banyak, ahlul batil ini banyak, maka diguna syama'il, diguna jamak. Jumi'at, kerana banyaknya lorong-lorong yang batil itu muta'addidah. Itu secara tersiraknya. Tapi secara zahir yang kita nampak, zilal, bayang itu ketika pagi dia yamin, satu je, dia baru keluar, nampak satu. Tapi bila sudah petang tu nampak pecah-pecah. Itu kata yatazayad syai'an fa syai'an. Itu kata para ulama tadabbur. Tuan-tuan cari sendirilah kan. Baiklah, tadi kita dah bincang tentang sujud ittirari dengan sujud ikhtiyari, sudah dibincangkan. Kemudian kita juga telah sebut tentang sifat-sifat malaikat. Siapa dia nak jadi orang baik, ikutlah sifat malaikat. Sujud kepada Allah, tidak derhaka kepada Allah Ta'ala, la yastakbirun, dan tidak ada sifat sombong. Yang ada sifat sombong dalam hati, maka itu manusia yang tidak baik. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Iman kita itu daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan tak bagi, tak dapat. Tak usah dakwa lah, saya anak guru, saya anak imam, saya anak profesor agama, saya anak pakar tasawuf, tapi kalau iman tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla, orang ini tak dapat. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 56 dalam siri yang akan datang. Baik, bagi mengakhiri majlis, hari ini saya dah terima banyak ni daripada SMS, daripada WhatsApp, mazhab WhatsApp telah keluar mengatakan oleh kerana hari ini hari terakhir bulan Jumadah Tsani, esok 1 Rajab. Dengar ni, dia punya pesanan wasiat. Esok Sabtu 1 Rajab, bagi sesiapa yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab, bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab, seakan ibadat 2 tahun. Sikit je 2 tahunnya. Tapi siapa yang bekerjakan 3 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, yang tadi 2 hari kan, 3 hari di awal Rajab, 3 hari berturut-turut awal bulan Rajab, pahalanya 700 tahun. Bagi siapa yang mengingatkan orang lain tentang puasa seakan-akan dia ibadat 80 tahun, kita kata ini kadhib, ini semua bohong, palsu. Jangan disebar-sebarkan. Tidak ada hadis memperingatkan bulan Rajab itu yang sahih, tidak ada. Al-Imam Ibn Hajar telah tulis sebuah kitab, nama dia Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, menyatakan keajaiban tentang kelebihan bulan Rajab. Dia mengatakan bahawa tidak ada yang sahih tentang perkara ini, tetapi bulan Rajab salah satu daripada bulan haram, Ashhurul Hurum, yang baik untuk kita lakukan ibadat padanya, baik. Tapi kalau nak kaitkan dengan hadis-hadis palsu begini, jangan tuan-tuan, usah disebar-sebarkan. Setiap awal bulan kat marilah cerita, mari bulan Rajab, lepas tu mari bulan Syaban pula, siapa dia ingat Syaban pula, mari Ramadan pula. Tuan-tuan jangan duk banyak cerita kan. Adapun kelebihan malam 1 Rajab begini-gini daripada Imam Syafi'i, daripada mana, kita kata tuan-tuan dan puan-puan banyaklah beribadat kepada Allah Taala setiap masa. Bulan Rajab ini salah satu daripada bulan haram, tapi nak menetapkan pahala sekian-sekian, kelebihan sekian-sekian, mesti autentik, mesti authority daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan direka-reka oleh pak cik itu pak cik ni. Boleh ditulis setakat tulis dekat Facebook, dekat WhatsApp. La, kita mengatakan mesti riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahlah menjadi penyebar. Nanti saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan yang duk sebar benda-benda palsu begini. Termasuk dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia bohong ke atasku dengan sengaja, mereka akan menempah tempatnya dalam neraka. Kita kata, saya tak sengaja, saya sebar je. Dah orang bagi tahu dah benda tak betul, sudahlah. Semalam ada orang komen, bila saya letak di Facebook, dia komen, dia kata inilah perangai puak-puak ni suka nak
Kita kata puak-puak ni lah tolong sekat hadis-hadis palsu ni. Masya Allah, tabarakallah. Kritik tak untuk pasal ayat netizen yang tidak berakhlak. Bila kita bagi tahu patutnya, terima kasihlah Ustaz kerana maklumkan benda ni palsu. Kenapa pula nak mempertahankan benda palsu? Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.